Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun hampir maut gara-gara terkena renjatan arus elektrik. Mangsa dikatakan cuba mengambil bola yang termasuk ke dalam premis jana kuasa. Wartawan Syukri Ibrahim ke Bayan Lepas Pulau Pinang bagi mendapatkan perincian kes. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan sebuah video tular berdurasi 30 saat yang memaparkan kejadian seorang kanak-kanak melecur selepas keluar dari sebuah bilik jana kuasa elektrik. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola miliknya yang termasuk ke dalam premis itu. Renjatan elektrik yang mencapai arus setinggi 500 kV itu hampir meragut nyawa mangsa. Kejadian berlaku di Taman Sri Bayu, Bayan Lepas Pulau Pinang ini bermula apabila penduduk sekeliling terdengar bunyi letupan yang kuat sebelum melihat bilik jana kuasa berdekatan mengeluarkan asap tebal. Sebaik sahaja melihat seorang kanak-kanak tercedera di dalam premis itu, penduduk sekeliling cuba membantu dan menghubungi pihak bomba dan ambulan. Fasiliti padang futsal yang disediakan bagi aktiviti riadah berada bersebelahan dengan bilik jana kuasa elektrik ini dan pada amnya sudah dipagar demi keselamatan penduduk. Mangsa, adik Muhammad Dawisi Zarif berusia 12 tahun mengalami cedera parah dan telah dikejarkan ke unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Di sinilah berlakunya di bilik jana kuasa elektrik di mana seorang kanak-kanak berusia 12 tahun terkena renjatan elektrik ketika mengambil bola yang dimainkan bersama rakan-rakannya. Dari letupan tersebut yang kuat telah mengambil perhatian penduduk setempat dan juga ahli-ahli qaryah yang baru selesai menunaikan solat asar di surau berdekatan. Ketika habis solat asar, bila Tok Imam baca doa, habis baca doa bunyi dentuman, tiba-tiba blackout. Bila dah blackout, tak apa. Biasanya bila ada blackout keluar lah tengok sebab satu bangunan ni tak ada elektrik. Jadi keluar tengok sini ada keluar asap. Bila keluar asap kita jangka ada masalah dekat stesen ataupun pecahan TMB. Jadi dalam tempoh yang sama juga ramai lah tengok apa yang berlaku. Tengok ada budak-budak main dah belah petang tempat main. Bila main ni nampak ada orang. Dan bila dah dikeluarkan kita panggil ambulan, kita panggil JPAM dan connection tu teruslah ramai bantuan daripada penduduk ni, ramai bantu dia masukkan dalam surau. Budak tu memang keadaan dia sakit, dia meraung, dia minta tolong. Jadi apa yang kita mampu buat, kita kalau kita kurang kefahaman macam mana nak handle orang yang terbakar ni, kita tak sentuh lah. Kita tak boleh simply buat apa-apa kan, melainkan orang pihak yang berkenaan untuk ambil dia punya untuk rawat dia lah. Masa kejadian pakcik ada dalam pos ni lah. Yang tu ya lah. Yang bila meletup tu, kira pakcik dengar meletup, pakcik keluar lah. Tengok asap berkelun lah, banyak asap lah. Habis pakcik tak dengar lah budak menangis apa kat dalam, yang kaya apa pun. Dalam situ memang tempat mereka duk main bola-bola lah kan. Yang tu ialah pemaju sini dah buat padang bola ni untuk budak-budak duk main kan. Yang tu salah. Budak-budak ni kadang-kadang kita larang mereka. Mereka dengar. Kadang-kadang yang tak mau dengar dia lawan kita balik. Budak-budak yang tu lah kita jangan ambil hati dengan budak-budak ni. Mangsa, adik Darwis Zarif, 12 tahun, kini mendapat rawatan di Hospital Pulau Pinang. Badannya melecur hampir 50% keseluruhan badan dan kini ditidurkan bagi rawatan lanjut. Insiden ini turut mendapat perhatian pihak Tenaga Nasional Berhad TNB yang turut tampil menanggung keseluruhan kos rawatan mangsa. Susulan kejadian itu,
TNB bekerja dengan pihak polis dan Suruhanjaya Tenaga bagi membantu siasatan dan TNB juga telah menubuhkan pasukan siasatan dalaman selaras dasar operasi syarikat yang memberi keutamaan kepada keselamatan. Kunjungan kru 999 ke Hospital Pulau Pinang dapat merasakan suasana pilu keluarga mangsa, terutama ibunya, Suhana Samsudin, 37 tahun, yang menyatakan sering terdengar suara anaknya merintih dan menangis kesakitan. Mangsa mempunyai seorang saudara kembar dan seorang kakak. Kawan-kawan dia memang main kat situ lah. Dia tak pernah keluar daripada kawasan flat. Dia memang duduk main kawasan tu lah. Kat flat tu pun situ pun tempat untuk nak main besar pun. Sebelum ni mereka duduk masuk. Kalau tak pernah masuk pun saya tak tahu lah tu kan. Tapi mereka pun memang mereka fikir kata untuk nak ambil bola. Tak tahu bahaya ke apa kan. Kawasan tu keadaan dia 50% untuk terbakar habis lah. Bahagian depan semua tu. Kritikal lagi lah, guna alat bantu pada pasar lah dia. Daripada mula-mula sampai ke khidmatan sampai sekarang lah dia dudukkan lagi. Kru 999 bersama Khairi Sulaiman, penguasa kanan bomba 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, turut melakukan tinjauan di lokasi kejadian. Untuk kaedah penyampaian maklumat tentang bahayanya premis yang seperti substation ataupun bilik jana kuasa elektrik ini, sebagai contohnya, sememangnya premis seperti ini sudah menyediakan perpasangan keselamatan seperti pagar, pintu berkunci dan juga papan tanda amaran. Jadi pihak orang awam seharusnya lah dia perlu mematuhi dan mengelakkan daripada menghampiri premis yang berbahaya inilah. Ibu bapa memainkan peranan lah. Mereka seharusnya mengambil berat dan juga menasihati anak-anak mereka agar menjauhi daripada substation ni ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Orang ramai jika ternampaklah aktiviti-aktiviti yang mencurigakan ataupun aktiviti jika menghampiri tempat-tempat berbahaya sebegini, haruslah menyampaikan maklumat ini melalui talian aduan ataupun maklum balas, terutama sekali kepada syarikat pembekal utiliti ini agar mereka mengambil tindakan. Laporan Syukri Ibrahim, 999.